untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, para sadiqin, syuhada, alim ulama, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita, memandangkan Ustaz berada di tanah suci Mekah. Alhamdulillah, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas solihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an, Allah musta'an, Allah musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Puan Pengurusi yang dikasihi Bonda Rosniati selaku Pengurusi Gemenur Iman, seluruh ahli jawatan kuasa admin Gemenur Iman dan seluruh yang hadir dalam bicara ilmu pada malam ini secara online daripada Makkahul Mukarramah. Subhanallah, kecanggihan teknologi ini kita boleh berhubung daripada Malaysia di mana pun kita berada. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkati. Jadi seluruh yang dirahmati Allah kita sambung berdasarkan buku hadis, hadis sahih yang terbukti masa kini. Terima kasih pada Bonda Rosniati. Saya tak buat buku ni, minta Bonda snap dan hantar pada saya. Alhamdulillah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebelum kita mulakan, saya nak mukadimah dengan gambaran apa yang berlaku di Mekah sekarang ini. Sangat-sangat ramai, dan hari ini kita diuji dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Harga hotel sangat tinggi dan kos untuk kita mengerjakan umrah sangat tinggi. Dan apapun seluruh yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah, semua nak jadi tetamu Allah, semua nak jadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai hamba-Nya kena banyak doa. Bagi saya tak ada perkara yang mustahil untuk jadi tetamu Allah. Allah jemput kita bukan dengan duit sebenarnya. Allah jemput kita benar-benar yang nak mengharap redha-Nya, benar-benar nak mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung berdasarkan muka surat 126. Betul kan? Kemunculan Khawarij baru. Muka surat 126. Seluruh yang dirahmati Allah, syariat Islam adalah jalan lurus dalam menggapai keselamatan hidup dan selangkah menuju kebahagiaan abadi duniawi dan ukhrawi. Ia adalah tuntunan hidup yang sempurna, yang semua nak tuju kebahagiaan, semua nak dapat gambaran ketenangan hidup dekat dunia, juga kehidupan dekat akhirat. Allahu Akbar. Dan syariat Islam mengajar, bila sebut syariat Islam, mengajar kita dengan jalan yang betul. Ikut Quran, ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Muslim sejati pasti memegang teguh nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap gerak-geri dan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah, cuba kita tengok dalam surah Al-An'am ayat 153, yang bermaksud bahawa yang kami perintahkan ini mengikuti Al-Quran dan sunnah adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Dalam ingatan Allah ini, Allah kata jalan yang lurus apa dia? Ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikut jalan-jalan yang lain. Hari ini pelbagai gambaran.
ada tarikat yang betul, ada gambaran zikir macam-macam bentuk. Selagi tak lari daripada Al-Quran, selagi tak lari daripada ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut. Dan bila nampak bercanggah, kita tinggalkan. Dan Allah bagi ingat apa dia? Jangan pilih jalan-jalan yang mencerai-beraikan daripada jalan Allah, yang mencerai-beraikan daripada jalan Allah. Dan Allah kata apa dia dalam ingatan yang terakhir? Diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Takwa apa dia? Bahasa mudahnya untuk tunduk patuh taat benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita tengok realiti kehidupan beragama di era moden kini. Banyak kumpulan Islam yang mendakwa diri mereka telah menjalankan syariat agama paling benar dan paling murni. Mereka mendakwa diri sebagai pengikut salaf salih, yakni salafi, serta berasa paling berhak mentafsir ayat-ayat Al-Quran dan mengaku paling benar dalam menerapkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Zaman canggih ni ada. Yang mengaku dialah betul. Dia mengikut apa yang disyaratkan agama. Mereka dengan mudah menghukum sesama Muslim sebagai pelaku bid'ah. Wujud. Wujud gambaran orang yang menghukum orang lain. Dia kata di bid'ah, syirik, sesat, bahkan mengkafirkan sesama Muslim. Mudah mengkafirkan. Allahu Akbar. Hanya kerana perbezaan pendapat dalam memahami dan memaknakan teks-teks agama, yakni Al-Quran dan hadis, serta berbeza mazhab dalam melakukan ritual-ritual Islam. Apa maksud ritual? Dalam bentuk tasawuf, dalam bentuk-bentuk zikir, dalam bentuk-bentuk kita muhasabah, bentuk-bentuk munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Isyarat perbuatan berbeza mazhab dalam beragama ini sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan 14 abad yang lampau dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bermaksud, cuba kita tengok, kelak akan muncul satu kaum yang berusia muda namun dungu akalnya serta kering nihil yakni iman. Mereka berbicara dengan mengutip Al-Quran. Muka surat 127 sekarang ni. Muka surat 127 sekarang ni. Namun pemahaman mereka hanya sebatas kerongkongan sahaja. Tidak meresap di hati. Mereka berkata dengan menukilkan ucapan manusia terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi perbuatan mereka jauh daripada nilai-nilai sunnah. Mereka itulah cerminan orang-orang Khawarij. Roh Islam telah keluar daripada dada-dada mereka sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu apa dia? Dalam ingatan dia akan muncul orang-orang muda dalam keadaan akalnya terbatas, dungu, dalam keadaan imannya tidak kuat. Auzubillah min zalik. Mereka berbicara daripada ayat-ayat Al-Quran, mereka bawa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya di kerongkong ni. Hanya di kerongkong, tak merasap di hati. Hanya sekadar berbicara. Auzubillah min zalik. Bila sebut gambaran ini, orang munafik, ka'annahum khusyubun musannadah, tersandar, nampak kayu yang kokoh, tersandar tapi rapuh, tapi reput. Allahu Akbar. Dan apa yang berlaku, mereka itulah cerminan orang-orang Khawarij. Roh Islam telah keluar daripada dada-dada mereka sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Maksudnya mereka tak dapat hidayah, mereka tak terkesan daripada apa yang mereka cakap. Itu sebab hari ini kita muhasabah balik ibadah yang kita lakukan, kita mengharapkan ada kesan dalam hati dan jiwa kita. Sembahyang ada kesan iman, ada kesan takwa. Makin lama kita ibadah, makin lama kita tunduk. Makin kita berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan makin berbekas keimanan takut kita. Itu sebab lima taquluna ma la taf'alun. Dalam surah As-Saff, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu pandai bercakap tapi kamu tak buat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah pada orang yang pandai cakap tapi dia tak buat. Allahu Akbar. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sikap berdolak dalik, tidak konsisten beragama. Berdolak dalik maksudnya tak istiqamah dalam beragama. Yang muncul daripada orang-orang yang fasih memperkatakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, namun perbuatan mereka berlawanan dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi, serta berperangai keji dengan menuduh sesama Muslim sebagai sesat dan kafir dengan sebutan Khawarij. Allahu Akbar. Mereka adalah manusia-manusia berperangai hipokrit. Bila sebut bahasa hipokrit ni, munafik lah. Yang sering bersuara agar masyarakat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah,
tetapi perbuatan mereka justru menyalahi syariat Islam lantaran mereka suka mengkafirkan sesama Muslim yang tidak sefahaman dengan keyakinan mereka. Mereka bahkan secara terang-terang keluar daripada jamaah kaum muslimin. Bila sebut khawarij, khawarij ni nak bagi faham apa dia, mereka tak ikut kepada landasan Al-Quran, tak mengikut kepada landasan Nabi SAW. Mereka pandai berbicara tapi mereka tak beramal. Mereka tak beramal dengan apa yang mereka bicarakan daripada Quran, daripada ingatan Nabi SAW. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa yang kita bicarakan tentang tajuk ni sangat-sangat penting untuk kita ambil benar-benar perhatian. Yang berlaku di kalangan anak-anak muda, berlaku di kalangan Allahu Akbar anak-anak kita di universiti dan sebagainya hari ini muncul. Yang kita bicarakan sebelum ni Islam liberal. Apa yang tak ada kaitan dengan kehidupan dia, dengan dirinya, mereka akan tinggal. Mereka akan ambil part-part yang tertentu. Kita nak ambil Quran ni seluruhnya ilmu yang ada dalam Al-Quran tu sebagai panduan, sebagai pedoman kita. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Benih-benih khawarij iaitu memahami agama sebatas huruf. Memahami agama sebatas huruf tanpa menghayati kandungan teks Al-Quran dan Sunnah. Mentafsir Islam sebatas otak. Saya ulang balik, memahami agama ini sebatas huruf. Teks-teks tertentu saja. Tanpa menghayati kandungan teks Al-Quran. Hanya ayat tertentu yang diambil. Yang ada kena-mengena, yang bertepatan dengan dia, yang tertepat dengan dia, dia tak ikut. Allahu Akbar. Begitu juga mentafsir Islam ini sebatas otak dia, ikut logik akal. Tanpa mendalaminya secara spiritual. Apa maksud spiritual? Dalam keadaan rohani tu, terkesan kat dalam ni. Mengakibatkan lahirnya perbuatan kekerasan dalam beragama yang sebenarnya telah ada di era kenabian semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi pun dah berlaku, zaman hari ini lebih lagi berlaku. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya mengajak untuk kita istighfar banyak-banyak, untuk kita muhasabah balik. Ilmu ni sangat penting untuk kita faham agama. Ilmu ni sangat penting untuk sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bila sebut kita makin belajar, makin kita rendah diri. Bukan kita makin sombong diri untuk mencari perbezaan, untuk kita mencari mana yang betul, mana yang salah, atau kita menyalahkan orang lain. Ini bahasa dia mengkafirkan orang lain. Orang ni ahli neraka dan sebagainya. Ingatan daripada Nabi SAW, ada orang beramal dengan Islam awalnya. Tiba-tiba di hujung usianya dalam keadaan jauh daripada Islam. Ada orang hidup lalai, asalnya lalai. Tiba-tiba di hujung usianya dalam keadaan Allah campak hidayah pada dia dan dia berubah dan mati dalam keadaan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud yang sama untuk sama-sama kita fikirkan, ada orang beramal soleh tapi Allah campak dia ke neraka. Ada orang ahli maksiat tapi Allah gambarkan syurga pada dia. Bermakna hari ini kita muhasabah balik. Kita pendosa, belum tentu kita ke syurga. Jangan mudah kita menyalahkan orang lain, jangan mudah kita menghukum, judge orang lain. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, akan muncul di tengah-tengah umat ini satu kaum yang berasa dirinya paling faham dan paling benar memahami agama sehingga kamu berasa cemas, rendah diri, melaksanakan ritual ibadah. Kamu berasa solat dan puasa kamu tidak standing dengan solat dan puasa mereka. Perasaan tersebut membuatkan kamu menjadi cemas beribadah. Mereka mentafsir Al-Quran tetapi pemahaman mereka hanya berada di tengkorok. Nilai-nilai Al-Quran tidak menyentuh hati mereka. Mereka itu sebenarnya telah keluar dari agama ini. Laksana anak panah yang terlepas daripada busurnya. Lebih kurang ingatan daripada Nabi yang sebelum ini. Maksudnya apa dia akan muncul di tengah-tengah umat ini, di tengah zaman hari ini, apa dia? Orang yang rasa dirinya betul. Sampai kita ni terasa, ya Allah, banyaknya kurang aku ni. Dia dalam keadaan hipokrit, dalam keadaan munafik. Bila sebut munafik ni, dia tunjuk dia lah yang paling bagus. Orang lain tak bagus. Ni muncul gambaran begini. Dan hadis yang lain, Abu Hurairah berikut menjelaskan, satu ketika Rasulullah SAW berkata, di hadapan kami, para sahabat, yang paling aku khawatirkan atas umat ini, yakni kaum muslimin, adalah akan ada di antara mereka orang yang fasih baca Al-Quran,
sehingga digelar orang soleh dan dikenali kebaikannya. Dia berpakaian Islam tetapi kemudian terlepas, lalu dicampakkan ke belakang punggungnya dan seterusnya dia menemui jiran tetangganya sesama Muslim sambil membawa pedang dan menuduhnya sebagai syirik. Allahu Akbar. Hadis ini seluruh yang dirahmati Allah menggetarkan hati kita. Ya, debar bila kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi kata apa dia? Ya, satu ketika berkata di hadapan para sahabat, Nabi khawatir apa dia atas umat ya, kaum muslimin adalah akan ada, bahkan dah ada dah. Di antara mereka orang yang fasih baca Quran. Sehingga digelar orang soleh, sehingga digelar qarib dan sebagainya. Dan dikenali kebaikannya baik. Dia berpakaian Islam dan tetapi kemudian terlepas. Bermakna di depan orang ni baik. Depan orang ni hebat tapi di belakang itu dia tidak beramal dengan Islam. Allahu Akbar. Dan dia jumpa orang-orang ni, jiran tetangga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan engkau ni syirik, mengatakan engkau ni kafir, mengatakan engkau ni ahli neraka dan sebagainya, akan muncul keadaan begini. Itu sebab orang yang mengatakan orang rosak, dialah dululah yang rosak. Itu sebab bila kita melihat gambaran apapun yang betul atau tak betul, kita rendahkan diri, kita hanya semampu kita, ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah, berilah hidayah pada mereka. Siapa yang kita nak judge? Ya, kadang kita nampak orang tu jahat, oh ini neraka ni, tapi Allahu Akbar. Ya, Allah yang menentukan dia di mana. Pelacur, ya, bagaimana dia nak bertaubat pada Allah, berjalan di tengah padang pasir, Allah datangkan anjing yang dalam keadaan kehausan. Ya, dia cedok pakai kasut, dia bagi minum. Allah gambarkan taubatnya diterima dan Allah gambarkan syurga pada dia. Jadi para ahli usrah yang dirahmati Allah, sama-sama kita muhasabah, kita renung tentang tajuk ini sangat-sangat perlu. Ya muqallibal qulub, sabit qulubi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati aku, tetapkan hatiku ala dinik wa ta'atik, atas agamamu dan ketaatan padamu. Allahu Akbar. Kita doa. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, tolong jaga diriku sendiri walau sekelip mata. Jangan biarkan aku menjaga diriku sendiri walau sekelip mata. Mohon. Mohon pada Allah untuk jaga kita. Dan ada doa juga minta dipelihara kita punya akidah pegangan kita dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Dalam surah Kahfi ayat yang ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita mohon, ya Allah, rahmati kami, ya Allah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Mohon pelihara, jaga ya akidah dan pegangan kami. Biar akidah kita, pegangan yang benar. Pegangan yang Allah redha. Itu sebab majlis ilmu macam ni jangan tinggal. Ya, Al-Quran jangan tinggal, hadis Nabi jangan tinggal, majlis ilmu jangan tinggal. Jangan rasa kita dah pandai. Ingat, ibadah tanpa ilmu, Allah tak terima ibadah tersebut. Jadi, ahli surah yang dirahmati Allah, yang seterusnya apa dia? Dalam hadis yang lain, dia menuduh sesama Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim yang bermaksud, dia menuduh sesama Muslim sebagai pengamal bid'ah. Ya, ada dah muncul dah. Ya, apa ni buat bid'ah ni? Apa ni Nabi tak buat dia? Dia akan bercakap ni, pengamal bid'ah. Dan menuduh sesama mukmin dengan tuduhan kafir. Dia bahkan tidak segan silu berkata, kaum muslimin telah sesat. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, siapa sebenarnya yang layak disebut syirik? Yang dituduh atau yang menuduh? Rasulullah menjawab, tegas yang menuduh. Hari ini muncul kan, ya, rasa dia betul, rasa dia hebat, rasa dia akan mudah menuduh. Ini sesat ni. Ni Nabi tak buat ni bid'ah ni, memandai-mandai ni. Ada kan? Ada. Ya, saya tak nak sebut mana-mana. Apapun kita fikirkan yang Nabi SAW sebut 1400 tahun dulu, hari ini benar-benar berlaku. Ya, kita awasi diri kita, awasi keluarga kita, jangan terjebak dengan gambaran ini khawarij ni. Ya, Allahu Akbar. Baik, renungkanlah dengan dada yang lapang fakta kehidupan umat Islam di masa kini. Dewasa ini muncul kian banyak kumpulan-kumpulan khawarij baru dalam kehidupan kaum muslimin. Mereka menjatuhkan hukuman mati ke atas pelaku dosa besar kerana dianggap kafir. Allahu Akbar. Mudah melakukan hukuman, menjatuhkan hukuman dalam keadaan menuduh, ni salah, ini tak betul, ini penjenayah dan sebagainya.
Yang sepatutnya penjenayah itu dilepaskan. Allahu Akbar. Mereka tidak mengakui pemerintahan kaum muslimin kerana dianggap tidak Islamik dan mewujudkan pemerintahan taghut. Mereka memisahkan diri daripada ahli sunnah wal jamaah, yakni kaum muslimin, bahkan melabel umat Islam yang tidak sefahaman dengan mereka lalu diberi gelaran kafir. Ni hari ini muncul. Ni muncul gambaran ini yang jauh keluar daripada jemaah ahli sunnah wal jamaah, yang tak ikut ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Mereka liar, bebas memahami dan mentafsir teks-teks agama, yakni Al-Quran dan Sunnah, serta mengubah suai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk kepentingan dunia. Dia mengubah mengubah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk kepentingan dunianya, dan mereka tidak segan silu memerangi, yakni membunuh orang yang menentang mereka. Berlaku tidak? Berlaku. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, bila gambaran ini mereka liar, bebas memahami dan mentafsir teks-teks agama dan Al-Quran ikut kepala otak dia, ikut sesuka hati dia. Apa yang ada kaitan dengan dia, dia pergunakan. Allahu Akbar. Ingat, Al-Quran ini bukan ikut logik akal. Bukan ikut logik akal. Islam liberal yang hari ini, Khawarij baru zaman Rasulullah. Khawarij zaman Rasulullah. Zaman hari ini, pluralism, sekularism, Islam liberal dan sebagainya, apa yang ada kaitan dengan Al-Quran, dia ambil dengan kehidupan dia. Boleh berzina, bukan maksud dia tidak dikira zina bila suka sama suka. Ini fahaman yang tak betulnya. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, sikit lagi, manusia Khawarij baru ini tidak segan silu meruntuhkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan para sahabat. Mereka juga meremehkan ulama. Siapa dia ulama? Orang yang Allah beri kefahaman ilmu dia. Itu disebut ulama. Allahu Akbar. Kerana berasa lebih faham Islam berbanding para ulama. Yang muncul baru-baru ni. Ada yang kata ustaz ni sesat, ada begini-begini. Sepasang suami isteri tu. Jaki mudah tegur dan sebagainya. Allahu Akbar. Siapa kita nak menuduh sesat. Kita bincang. Kita tabayun bersama. Tak perlu nak mengatakan ini. Sebab kita kefahaman beza-beza, kita mudah menyalahkan. Mudah kita menghukum. Bahkan kita jadikan musuh dan sebagainya. Allahu Akbar. Manusia Khawarij baru ini tidak segan silu meruntuhkan kemuliaan Rasulullah. Nabi pun diruntuhkan, dijatuhkan kemuliaan dia. Dan kehormatan para sahabat. Sahabat-sahabat dihina dan sebagainya. Mereka juga meremehkan ulama kerana berasa lebih faham Islam berbanding para ulama. Dia kata ulama ni sesat, doktor ni sesat, profesor ni sesat. Allahu Akbar. Kita bincang, kita perbetulkan. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab orang pandai dia tak mengaku dia pandai. Sebab apa, makin kita belajar, makin kita tak tahu sebenarnya. Mereka sering menutupi beralibi kejahatan perbuatan keji mereka dengan alasan agama. Mereka mengguna ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya untuk menghukum manusia-manusia kafir. Sepatutnya adanya kita belajar agama ni untuk menghukum orang kafir, bukan menghukum sesama kita dengan kata kafir dan sebagainya, untuk menghukum manusia-manusia kafir. Namun mereka menggunakannya untuk menghukumi kaum muslimin. Itu sebab kita akan nampak bertelagah, berbalah di kalangan sesama muslim. Orang kafir ni dia akan tepuk tangan seolah-olah, mereka bergaduh. Sepatutnya yang perlu kita hukum adalah orang yang jauh daripada Islam. Orang yang menentang Islam itu sebenarnya. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, ayah ibu yang bersama pada malam ini. Saya nampak tak ramai, ada 61, biasa nampak dalam 80, 70. Tak apa. Baik, seluruh yang dirahmati Allah. Kita saya di Mekah pun kadang kita nampak ada jenis puak-puak begini, pengamalan dia begini-begini. Bila kita nampak begitu, kita tak perlu nak menghukum. Kita tabayun, kita perjelaskan. Yang mampu kita tegur, kita tegur. Yang rasa kita tak betul, yang tak mampu kita nak tegur, kita serah pada Allah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka. Kini, lihatlah rentak kehidupan umat Islam di era moden kini. Sukarkah menemui perbuatan-perbuatan golongan Khawarij dalam kaum muslimin? Susah tak nak jumpa? Tak susah. Susahkah mendapati orang yang kelihatan soleh dan alim namun bersikap zalim terhadap sesama muslim? Nampak alim, nampak baik, tapi zalim sesama muslim, dengan perkataannya, dengan perbuatannya dan sebagainya. Sulitkah menemui orang-orang yang bersikap taksub, hulu dalam beragama,
taksub dalam beragama ni apa dia? Maksudnya benda-benda yang terlalu fanatik lah, dalam fanatik. Nabi pun tak suruh kita terlalu fanatik, kita bersederhana. Macam Nabi pun tak suruh dia fanatik terhadap dia. Golongan-golongan yang minta maaf bahasa dia, yang terlalu menjaga selawat, yang terlalu selawat alhamdulillah bagus. Cuma bila dalam keadaan macam tu banyak gambaran-gambaran yang tak elok daripada pengamalan mereka, menyalahkan orang lain. Selawat bagus dah, tapi macam di Indonesia diviralkan, selawat dengan cara-cara yang tak elok. Lepas tu lelaki perempuan berpelukan, cium tangan dan Allahu Akbar, yang bukan mahram. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab hari ini kita bersederhana dan kita letakkan fanatik kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita mohon, takwa kita, tunduk kita, takut kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sekadar ini daripada saya. Saya buka, andai ada soalan silakan yang nak bertanya. Ada soalan tidak? Silakan kalau ada sebarang soalan, kemusykilan, boleh tanya Ustaz. Ustaz, Baik. kita nak mengenal puak-puak yang macam ni kena ada ilmu juga kan Ustaz? Sebabnya Betul. kita nampak macam alim, kita nampak dari segi pakaiannya lebih kurang je. Tapi kalau kita tak ada ilmu, memang kita tak boleh nak kenal. Kan? Itu sebab cantik soalan ni. Seluruh yang dirahmati Allah, kita jaga solat, kita doa pada Allah, minta Allah pandu kita. Dalam arti kata, bila gambaran begini atas soalan tadi, bukan kita nak sangka buruk, tapi minta Allah pandu dan kita berhati-hati dengan puak-puak ni. Zaman Rasulullah muncul golongan munafik. Muncul golongan-golongan yang mendakwa diri mereka betul, orang lain tak betul. Mudah nak membida'ahkan, mudah nak mengkafirkan, mudah nak menerakakan orang lain. Jadi apa pun kita perlu dengan ilmu, kita perlu petunjuk, pedoman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang boleh saya jawab. Wallahu a'lam. Silakan. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa sekadar ini minta maaf. Di sini nak masuk maghrib dah. Jadi apa pun, mudah-mudahan ada barakah, mudah-mudahan ada manfaat daripada bicara yang pendek ini. Sama-sama kita doa, Allah pandu kita, Allah berkati, Allah rahmati, sentiasa beri hidayah kepada kita. Mudah-mudahan, itu sebab saya sebut tadi, ada orang beramal soleh tapi ke neraka. Ada orang ahli maksiat tapi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa orang soleh dia ke neraka? Dia melakukan amalan kerana riak, dalam melakukan amalan subhanallah bukan kerana Allah, nak tunjuk pada orang lain, macam munafik. Semayangnya malas tetapi semayang dalam keadaan rajin bila mana ada perhatian daripada orang. Ahli maksiat kenapa ke syurga? Sebab apa? Dia dihina, dia dikutuk dan sebagainya, tapi timbul perasaan takut pada Allah. Allah rahmati dia dan Allah letak di dalam syurga. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Allah beri barakah pada kita semua. Saya doakan saya berada di tanah haram ini, Allah jemput kalian untuk hadir ke sini, sebagai tetamu Allah sebelum kita pejamkan mata. Berkali-kali kita datang. Inilah tempat yang subhanallah, yang Allah akan beri perlindungan, pelihara daripada fitnah Dajjal. Pelihara daripada fitnah Dajjal. Dua haramain ni. Walaupun kita melihat di Mekah sendiri, ramai juga di kalangan yang dekat dengan Kaabah tapi dia tak solat. Yang dekat, yang boleh faham Al-Quran tapi dia tak nak baca Al-Quran. Na'udzubillah min zalik. Apapun hari ini kita renung pada diri dan kehidupan kita, kita muhasabah banyak-banyak. Kita sedang usahakan kehidupan kita yang sisa-sisa je. Kehidupan kita yang sisa-sisa je. Jadi saya tinggalkan nombor telefon yang berhajat untuk kirim doa. InsyaAllah saya akan berada di sini sehingga hari Ahad. Isnin saya berada di Malaysia dah, sehingga hari Ahad. Dan mudah-mudahan yang nak sampaikan sabil, terima kasih pada Gubernur Iman, saya dah sampaikan. Dan insyaAllah nanti saya akan buat lagi, ikutkan dah selesai 300 pack. 300 pack nasi
nasi dengan ayam, dan kita buat juga untuk subuh. Ya, sedekah subuh sepanjang saya berada di sini saya niatkan. Ya, walaupun duit tu dah ni, tapi saya niatkan. InsyaAllah tak ada masalah. Mudah-mudahan sampai kita bagi makan orang di tanah haram, bagaimana ibadah kita 100,000 pahala. Ibadah yang lain, kebaikan yang lain juga 100,000 pahala. Allahu Akbar. Jadi 0136328852. Nombor saya 0136328852. Yang nak berinfak, Quran ke, untuk sabil ke, apa-apa sahaja yang saya boleh sampaikan di sini, insya-Allah fakir miskin di sini juga, untuk orang hia yang ada di sini, memang saya buat, memang saya sini sampaikan. Yang nak buat akikah di sini juga boleh berhubung dengan saya. Boleh terus salurkan di akaun Maybank saya. Memang saya kat sini saya keluarkan terus. Maybank 562133501167. 562133501167. Ini atas nama saya Muhammad Ashraf bin Sorin. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada barakah, ada kebaikan kita bersama. Terima kasih pada Bonda Rosniati dan seluruh ahli jawatan kuasa dan seluruh yang mendengar bersama. Doakan saya, saya kat sini pun sambil-sambil ada rakaman program TV Al-Hijrah untuk program Ramadan. Agak kepenatan, tak berapa nak sihat. Apapun seluruh yang dirahmati Allah, panjang umur kita jumpa, panjang umur kita akan beronline lagi. Anda dengar saya dah tak ada, sedekahkan Al-Fatihah, doa untuk saya. Mudah-mudahan kita nak nampak baik, benar-benar baik. Bukan nampak baik tapi tak baik. Allah ma'arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu benar, yang batil itu juga batil. Sekali lagi, mudah-mudahan semua Allah jemput menjadi tetamu Allah sampai ke sini berkali-kali, insya-Allah. Yang belum pernah sampai, yang dah pernah sampai berkali-kali, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada malam ini, ya Allah. Pada saat ini, ya Allah, satukan hati-hati kami, ya Allah. Campakkan roh hidayah, nur iman, takwa pada mereka semua, pada kami semua, ya Allah. Di antara kami ada yang lalai, sedarkan ya Allah. Di antara kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Jadikan setiap ujian itu mematangkan kami, makin kami hampir, makin kami dekat dengan Kau ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak, ampunkan ya Allah. Dosa ayah ibu kami, dosa ahli keluarga kami, dosa seluruh yang menandah tangan saat ini ya Allah, dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, sebelum kami mati ya Allah, berilah kekuatan kami jadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah. Berilah kekuatan pada kami untuk beramal dengan kebaikan, keimanan, ketakwaan pada Engkau, ya Allah. Jemputlah kami untuk menjadi tetamu-Mu di tanah haram Makkahul Mukarramah, menjadi tetamu kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Ya Allah, bekaskan di hati-hati kami keimanan, bekaskan benar-benar pada diri kami keimanan, ketakwaan, ya Allah. Setiap ilmu, setiap ibadah yang kami lakukan ada nilai kebaikan di sisi Engkau, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minta maaf zahir batin, maafkan saya, doakan saya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih pada Bonda Rosniati dan seluruh yang dirahmati Allah. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.